Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Apa khabar saudara Syah? Saudara Mustafa Ilyas. Bersyukur pada Allah SWT kerana kita dapat berjumpa pada malam ini. Apa khabar Cik Nolia, saudara Azhari Tok Kaya, Yaumon, kita juga saudara Ramzul, saudara Mustafa Ilyas, saudara Syahid Ibrahim, saudara Zamari Alsi, selamat malam. Izzuddin dari Pulau Pinang, Madam K, Abdul Razak, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din dari Kemayan, saudara Abu Nem, saudara Azlin Abdullah, Waalaikumsalam, saudara Ahmad Map. Kita juga Muhammad Hafizan, saudara Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru Kedah, saudara Zamri TJ, saudara Abu Seman, Hajah Comel-Comel. Begitu juga saudara Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar? Puan Hamidah Kamat, saudara Bakat Ahmad, saudara Muhammad Hafizan, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar aku? Moga sihat ya. Saudara Hafiz Azara, saudara Ghafar Hamzah, salam pencerahan dari Kuantan katanya. Saudara Rosli Mishah, saudara Muhammad Hamzah, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Joka Karim, Waalaikumsalam. Begitu juga saudara Yang Maya, salam dari Johor Baru, kata Yang Maya. Abdul Ghafar Hamzah, dan juga dari Kuantan, saudara. Saudara Syah Ibrahim, saudara Nuai, Waalaikumsalam. Apa khabar anda semua? Seharusnya kita melafazkan jutaan syukur kepada Allah SWT kerana usia kita masih ada dan saya masih dapat memberi pencerahan. Ya, saudara Syamsul Anwar, Hani Abdullah, saudara Syamsul Anwar dari Puchong, Selangor. Zekzul, apa khabar saudara? Saudara Muhammad Rafi Ahmad, Waalaikumsalam. Dah makan ubat dah, Alhamdulillah. Saudara Ibjah, Salam Madani, saudara Limut, Siti Rafi'ah dari Teluk Intan, Perak. Saudara Dian Syah, apa khabar? Orang kawan baru, lama tak dengar cerita. Saudara Azmi Omar daripada Mindef, saudara Edita He, Lim Boon Chiang, saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan. Good evening, Lim Boon Chiang. Saudara Richard Bakri, Yahya Ibrahim, Muhammad Tip, Puan Salmiah Ahmad, Waalaikumsalam. Saudara Syed Abdul Hakim Jaafar dari Singapura, semoga sihat mendapat barakah. Ya, Rubidin dari Petaling Jaya, Puan Rashidah Ahmad juga dari Kota Singa, saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan, Perak, saudara Puan Syarifah Hafifah, saudara Puan Haslinda, Ismail Azmi, Ismailia Azmi, Yahya Armin, saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan, saudara Fazilah Abdullah, saudara Wan M. Bakri, gitu juga Jebat Pembela dari Kulim, Kedah, Yana Man dari Palik Bunta. Terima kasih Raja Kamal, Raja Bazia mendoakan saya. Saudara Ramzul, Waalaikumsalam. Rodong katanya. Rodong ni selalu bahasa orang Sabah, tak silap saya. Saudara Umi Kalsum, salam pencerahan. Begitu juga saudara Syukur Jamil, saudara Asbullah Nur Aslin, saudara Zamri TJ, Hajah Comel-Comel, saudara Abdullah Nur. Kepada teman-teman yang menghantar kiriman sekuntum bunga mawar merah, terima kasih saya ucapkan. Saudara Nuri Yaakob, Puan Nur Maria, Umi Kalsum, begitu juga Dian Syah, adalah terbaik untuk semua rakyat, kata Dian Syah. Terima kasih, semangat. Saudara Syed Abdul Hakim Jaafar, saudara Hashim Aliyah dari Melaka, Abi K, Syamia Azizul, Yaya Armin, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Baru, Hanif dari Pekan Pahang, saudara Abi K. Begitu juga Syazlan Anugerah Bakti, saudara Su, saudara Zam. Saudara Zam dia kata, saya ahli PAS, sekarang saya lawan PAS. Jangan begitu. Tak apalah saudara, jangan melawan. Kalau rasa tak bersetuju, tak payah nak lafazkan saudara. Sabri Jaafar, bagi saya mudah saja. Saya orang UMNO. Saudara kalau ahli PAS, pulanglah pada saudara. Sama ada anda ahli DAP ke, ahli Parti Keadilan ke. Saya mengamalkan sikap terbuka, saudara. Wan Syarudin, saudara Abdul Aziz, saudara Fazilah Abdullah, saudara Fadilah Abdul. Dia kata, Datuk pun tak tahu rodong. Rodong tu apa dia? Saya pun tak tahu. Bersama-sama
bersama selamanya. Latif. Puan Aminah, Kak Minah. Begitu juga Sobri Jaafar. Apa khabar saudara? Saudara Assalam, saudara Lee, saudara Chef Haji Saleh dan teman-teman yang tak sempat saya santuni ya saudara, saya mohon maaf. Maklum sajalah kita ni sentiasa diburu oleh waktu ya. Saudara Syafiq Ismail dari Hill Park, saudara Ramzul, Fazil Yaakob, Dian Shah. Dia harap pengundi-pengundi PRN 6 negeri ini nanti undilah yang boleh berkhidmat bersama rakyat. Itu dia saudara. Baik saudara, kita teruskan pencerahan pada hari ini. Hari ini hari Selasa 11 Julai. Hari yang ke-1209. Artinya 1209 hari dah virus itu melanda negara kita. Dan dapatan saya ucapkan terima kasih pada saudara Jamil Idris dan saudara Rio dari Sri Malaya yang mengantar kiriman petang tadi. Kata saudara Jamil Idris, nampak gayanya ada pengurangan jangkitan selama seminggu dari 2 Julai hingga 8 Julai. Iaitu jumlah jangkitan daripada 1,548 turun kepada 1,222 jangkitan. Jadi erti saudara masih ada lagi, bukan tak ada. Sebab itu saya selalu berpesan pada anda, lakukan penjarakan sosial dan pastikan kita menjaga keluarga kita sebaik mungkin. Kerana saya melihat jumlah kumulatif yang terkumpul adalah 5,117,487. Bagaimanapun, terima kasih, tahniah kepada Dr. Zaleha kerana angka sembuh adalah 5,066,437. Artinya masih ada lagi saudara. Dan agak menggembirakan tiada berita kematian yang dilaporkan sepanjang seminggu yang lalu saudara. Saya melihat masih lagi Selangor dengan wilayah persekutuan yang agak tinggi iaitu Selangor selama tempoh seminggu 358 jangkitan dan wilayah persekutuan 266 jangkitan. Lain-lain semua dua angka saudara. Agak cuma satu angka saja, satu angka ada dua negeri iaitu di Pahang cuma 9 jangkitan. Artinya mungkin ada hari yang tiada jangkitan dan mungkin ada harinya 1 atau 2 jangkitan. Begitu juga Perlis. Cuma Perlis dia meningkatlah kerana minggu lepas 3 jangkitan saja. Minggu ni dia nampak gayanya ada 9 jangkitan. Itulah yang sempat saya santuni laporan tentang kedudukan virus negara kita saudara. Baik saudara, tanpa membuang masa, kita masuk dalam segmen e-commerce. Ini untuk teman-teman yang berniaga, yang nak berniaga. Kalau anda punya produk, mahu saya wawarkan, jangan lupa saudara. Talian 01133041 boleh saudara hubungi Al-Azhar. Sebab dia memasarkan setangi albakurnya dan juga minyak wangi dari Tanah Arab. Hubungi Al-Azhar di talian 01133041 kalau anda ada produk, bolehlah saya beri pencerahan, hubungi beliau. Kalau tak dapat Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah pula memasarkan dendeng manis Siti Farehah dan juga simpulan kasih Cik Siti. Sedap saudara, harganya harga ramah, masih harga lama. Jangan lupa juga saudara popiah sirih Lady Maria. Memang sedap. Rangup pedas manis. Boleh hubungi saudara Nizam 0124351203. Untuk teman-teman di Lembah Kelang, nampak gayanya Syauqi dari Kizinis sudah pun membuka semula perniagaannya untuk memasarkan buah-buahan yang diimport dari luar negara seperti kiwi, ceri, anggur dan macam-macam buah-buahan yang boleh dihantar terus ke rumah anda. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Ini untuk Lembah Kelang saja saudara. Bagi teman-teman yang tak tahu nak berniaga apa pun, Puan Rosyun ada menyediakan perniagaan kerana beliau mencari teman untuk menjadi wakilnya. Boleh hubungi Puan Rosyun di talian 012-257-5917. Itu makanan yang berasas kepada oat. Ini sesuai untuk mengenyangkan perut sebagai energy booster, mengurangkan masalah sembelit, mengurangkan tahap kolesterol dan juga mengimbangkan nutrisi dalam badan. Hubungi Puan Rosyun saudara di talian 012-257-5917. Puan Rosyun menanti panggilan anda untuk menjadi agen di kawasan anda. Tak ada modal yang dikenakan. Baik saudara, kita masuk segmen Naluri Kehidupan. Ini lebih penting bagi saya kerana dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Saudara, sebenarnya saudara, diri seseorang insan itu adalah diciptakan oleh Allah
dengan gabungan jasad dan ruh. Fungsi jasad adalah untuk melaksanakan segala arahan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan roh pula berupaya menjadikan jasad dapat melaksanakan perintah tersebut. Nyawa, akal, nafsu dan hati adalah kepunyaan roh yang menjadikan akal sebagai fungsi penasihat dengan pandangan dan cadangan daripada akal itu. Jadi apabila akal disinari dengan cahaya keimanan, maka segala kebaikan akan menghiasi kehidupan seseorang insan. Begitu juga sebaliknya, apabila akal tidak dapat menerima cahaya keimanan lantaran dorongan hawa nafsu yang menawarkan kelazatan dan keseronokan dunia yang sementara, saudara. Gerak hati akan mendengar daripada pandangan akal dan nafsu dan akan membuat keputusan yang akan menentukan segala keputusan. Sama ada untuk membenarkan iman bertapak terhadap Allah atau sebaliknya. Jadi justru itu, saudara, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, baginda mengingatkan bahawa hati amat berperanan dalam menentukan kebaikan dan kejahatan. Hati dikategorikan kepada beberapa bahagian. Antaranya hati yang sejahtera, hati yang sakit, dan hati yang mati. Hati yang sejahtera adalah hati yang sentiasa memilih kebaikan serta keredaan Allah. Sementara kecenderungan kepada kejahatan dan kemurkaan Allah itulah hati yang sudah mati, saudara. Dan hati dapat diubati lagi dengan hati tidak dapat diubati kalau hati yang keras dan mati, kerana ia sudah dimatikan oleh Allah disebabkan ia tertutup oleh kesesatan dan tidak bersedia menerima perintah Allah. Allah SWT menjelaskan mengenai hati yang mati ini melalui firman-Nya bermaksud, apakah sama orang yang dilapangkan Allah dengan cahaya petunjuk dan orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan? Maka kecelakaan besarlah bagi orang yang keras hatinya daripada menerima peringatan. Mereka sebenarnya berada dalam kesesatan yang nyata. Itu adalah sebahagian daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-22, saudara. Ingat, saudara, jangan biarkan hati kita mati. Rawatlah hati kita supaya sentiasa hidup dengan memperbanyakkan zikir dan juga saudara mengucapkan berdoa pada Allah SWT agar hati kita sentiasa tercerna dengan amal ibadah yang baik. Saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam. Kata saudara Tan Sri Osu Sukam, bila seseorang itu terasa berat untuk melakukan solat, ketahuilah bahawa di dalam hatinya terhimpun sifat kemunafikan. Oleh itu, segeralah kita membersihkan diri dengan mengambil air sembahyang dan sujud pada ilahi. Itu ingat, saudara. Kalau terasa berat untuk melakukan solat, maka ketahuilah bahawa di dalam hati kita terhimpun sifat kemunafikan. Susahlah, saudara, orang sakit ni. Ya wallah, saudara Nik Ismail. Kita santuni pula pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Hari ini Pak Nazil dia mengantar saya pantun yang agak menarik, saudara. Kerana pantun pertama tu 4 rangkap. Ayatnya 4 ayat, tetapi ada pantun keduanya iaitu 4 rangkap juga tetapi 3 perkataan. 3 patah perkataan. Pantun pertama kata Pak Nazil, Kak Limah sakit mengaduh, kaki kiri tercucuk duri. Tinggal serumah tuduh-menuduh, menyeksa diri saban hari. Itu kata Pak Nazir, kalau kita hidup dalam rumah, kita saling tuduh-menuduh, tiada kesejahteraan, tiada kesepakatan. Inilah akhirnya kita menyeksa diri kita saban hari. Itu peringatan yang dikatakan oleh Pak Nazir. Pantun kedua Pak Nazir ni masih lagi 4 patah perkataan. Besok baru yang 3 patah perkataan tu agaknya, saudara. Kata 3 patah, saudara, 3 patah perkataan. Adik belajar berlunjur, tersentuh tudung saji. Pemimpin kalau jujur, pasti rakyat puji. Itu pantun Pak Nazir ni agak menarik. Ada macam-macam gaya. Tadi 4 rangkap, 4 rangkap iaitu 4 perkataan. Yang ini 4 rangkap tetapi 3 perkataan. Adik belajar berlunjur, tersentuh tudung saji. Pemimpin kalau jujur, pasti rakyat puji. Walaupun 3 ataupun 4 perkataan, masih lagi Pak Nazil memberi peringatan kepada kita.
Lebih-lebih lagi kepada pemimpin. Kalau mereka jujur, pastilah rakyat akan memuji mereka. Saya lain tak ada. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan agar jangan berbelanja wang negara kerana kita bimbang. Kalau wang negara dia berbelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis, saudara. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, itu juga saya ingin memberi peringatan bahawa apa yang anda lakukan itu adalah tanggungjawab anda. Saya tak marah, tak ada masalah pada saya. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas suntingan anda kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya sekadar untuk memberi informasi. Bila saya memberi pandangan atau pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jika anda mau menyantuni, tidak ada masalah. Boleh hantar kiriman, sama ada nak berbahas dalam ruang muka buku saya ini, saudara. Tak ada masalah. Tetapi dengan syarat, gunakanlah bahasa yang baik, jangan gunakan bahasa yang celupar, carut-mencarut, saya tak izinkan. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap permasalahan secara harmonis. Berita pertama yang saya perlu memberi peringatan pada teman-teman khususnya di Sabah dan Sarawak. Kerana saya mendapat culipan daripada Jabatan Met Malaysia yang menyatakan bahawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di perairan barat Sabah dan utara Sarawak selama 3 hari, saudara, mulai hari Khamis mendatang. Ini besok, Rabu, lusa, saudara. Jadi teman-teman di Sabah dan Sarawak berhati-hati kerana dari Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan bermula hari Khamis, jadi 3 hari berturut, Khamis, Jumaat, Sabtu, 3 hari, iaitu angin kencang, ribut petir berserta dengan hujan lebat dijangka berlaku di kawasan di Sabah dan Sarawak. Berdasarkan ramalan cuaca signifikan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia tadi, petang tadi, saudara, keadaan itu diramal berlaku berikutan satu sistem tekanan rendah dijangka terbentuk di barat Filipina dan bergerak ke arah barat laut menuju ke Laut Selatan China, saudara. Keadaan ini dijangka menyebabkan peningkatan kelajuan dan penumpuan angin barat di perairan barat Sabah dan utara Sarawak. Ini berpotensi menghasilkan ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang di kawasan Sabah dan Sarawak. Met Malaysia juga mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi perairan Laut Cina Selatan bermula pada 15 sehingga 18 Julai ini, saudara. Ini khususnya bagi warga-warga di Pantai Timur, di Kelantan, di Pahang ataupun di Terengganu. Kalau rasa nak berkelah ke hujung minggu, saya ingat batalkan dulu. Kerana ramalan yang mengatakan bahawa amaran angin kencang dan laut bergelora di perairan Laut Cina Selatan, saudara. Terima kasih Met Malaysia atas kiriman tersebut. Satu yang agak mengembirakan, saya menerima kiriman daripada sahabat saya, Saudara Hassan dari Melaka. Kerana semalam diberitakan bahawa laluan baru ke arah Tol Air Keruh tidak lagi merentasi Pekan Durian Tunggal. Ini lebuh raya itu telah pun dirasmikan semalam, melibatkan kos sejumlah 18 juta. Kerana sebelum ini, saudara, Pekan Durian Tunggal selalu sesak. Tambah-tambah lagi bila waktu puncak, sama ada pagi dan petang. Jadi sekarang ini pengguna mau ke Tol Air Keruh ataupun ke Bandar Melaka, sama ada ke Seri Negeri dan arah bertentangan, mau ke Alor Gajah ataupun ke Selanda dan ke Batu Berendam, bolehlah menggunakan lebuh raya baru saudara di Melaka. Tahniah kepada warga Melaka memperolehi satu lagi lebuh raya untuk keselesaan rakyat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Datuk Rauf, begitu peka dengan masalah rakyat. Baik saudara, bagaimanapun agak menggembirakan saya apabila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Sariuddin Ayub menyatakan bahawa barangan asas, itu harga barangan asas tidak akan naik sehingga hujung tahun. Itu perakuan seorang menteri yang kita peganglah cakapnya bahawa harga barangan tidak akan naik. Jadi walaupun ada orang beramalkan
akan naik mendadak pada bulan Ogos dan September. Tapi menurut menteri sebut, tidak ada kenaikan. Semua itu dalam keadaan terkawal. Malahan ujarnya, terdapat beberapa pasar raya yang mengambil inisiatif menjualkan harga minyak masak keemasan botol 5 kg pada harga yang jauh lebih rendah berbanding yang ditetapkan oleh kerajaan, iaitu RM30.90. Artinya minyak masak pun rendah dah sekarang. Menurut tinjauan kementerian, harga ayam, harga telur ataupun minyak RON 95 serta diesel ketika ini masih berada harga yang kekal dan terkawal. Jadi itu keadaan saudara. Berita gembira lah untuk rakyat. Sehingga hujung tahun, perakuan daripada menteri mengatakan tidak ada kenaikan harga barang. Baik saudara, cuma kita sedikit keluar negara sedikit saja. Ini perlu juga saya bagi tahu bahawa ini boleh menyangkuti, mempengaruhi pola-pola negara kita. Kerana saya mendapat laporan bahawa akhirnya Perdana Menteri Thailand, iaitu Prayut Chan-o-cha, hari ini telah pun mengumumkan persaraannya dari politik. Setelah 9 tahun, beliau menggulingkan kerajaan menerusi rampasan kuasa tentera. Memanglah semua orang telah menjangkakan dia akan letak jawatan selepas partinya yang disokong oleh tentera, iaitu United Thai Nation, dikalahkan dalam pilihan raya 14 Mei lalu, di mana parti tersebut hanya memenangi 36 kerusi daripada 500 kerusi Dewan Rakyat. Bekas ketua tentera itu adalah penyokong tegar institusi raja yang mengetuai junta tentera sehinggalah pilihan raya pada 2019 sebelum dipilih oleh Parlimen untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi, sekarang ni saudara dalam tempoh 3-4 hari lagi, mungkin besar kemungkinan persoalan jawatan Perdana Menteri di Thailand boleh usai. Katanya hari Khamis nanti saudara, Thailand akan memilih Perdana Menteri yang baru. Kita mengharapkan ketenteraman politik di Thailand itu dapat menyegarkan ekonomi negara serantau. Begitu juga saudara, saya menerima laporan daripada Jakarta. Jakarta juga sekarang ni tengah sibuk. Panas. Kita di sini pilihan raya 6 buah negeri. Pilihan raya negeri. Tetapi di Jakarta sekarang ni tengah sibuk. Iaitu perlumbaan untuk jawatan Presiden Indonesia. Pemilu. Dari laporan saya dapat, Menteri Pertahanan Indonesia, itu Pak Prabowo Subianto. Beliau merupakan menantu kepada Jeneral Soeharto dulu saudara. Dan beliau akan bertanding jawatan Presiden untuk kali ketiga. 2 kali bertanding menentang Pak Jokowi, kalah. Tapi kali ini mengikut laporannya, bahawa setakat ini beliau menerima penarafan kelulusan sekitar 34.3%. Lebih tinggi berbanding pencabarnya yang hanya dapat 33.90%. Dalam pengundian pada bulan Mei lalu, menurut survey Jakarta lebih advance dalam survey mereka. Itu kali ini Pak Prabowo Subianto sudah pun mengatasi Gubernur Jawa Tengah, iaitu Ganjar Pranowo. Seorang lagi yang saya dapat selain daripada Ganjar Pranowo adalah siapa lagi? Dia 3 orang bertanding saudara. Ganjar Pranowo dan juga iaitu bekas Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Jadi setakat hari ini Anies Baswedan tempat ketiga, yang kedua Ganjar merupakan calon popular, iaitu daripada Parti Demokrasi Perjuangan Indonesia PDI, dan Pak Prabowo itu daripada Golkar yang disokong oleh Golkar. Itu keadaannya. Kita mengharapkan kalau di Indonesia selesai pemilihan presiden, di Thailand selesai, dan kita juga usai pemilihan di 6 buah negeri tanpa ada sebarang kemelut atau kekacauan, maka kestabilan politik tercerna. Bolehlah saudara. Bolehlah kita melihat ekonomi dapat dibangunkan saudara. Baik saudara. Di mahkamah hari ini saudara, nampak gayanya keputusan rayuan Datuk Seri Najib untuk menggugurkan peguam yang mewakili Tommy Thomas dalam saman 1.9 juta. Katanya keputusan itu akan dibuat pada 11 Ogos.
panel 3 hakim yang diketuai oleh Datuk Hanifah Fariqullah. Mereka memerlukan masa untuk mempertimbangkan hujah-hujah dan pandangan daripada para peguam. Prosiding hari ini, Mahkamah mendengar hujah peguam Datuk Firuz Husin yang mewakili Najib dan peguam Alan Adrian Gomez yang mewakili Thomas. Datuk Najib merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada 19 Ogos tahun lalu yang menolak permohonannya untuk menggugurkan Gomez dan Mary Lai Wishung. Ini perbalahan tentang peguam yang mewakili Tommy Thomas itu dikatakan adalah rakan kongsi mereka. Yang ini tak sesuai untuk menjadi peguamnya, katanya. Bagaimanapun, terpulanglah nanti kita melihat sampai 11 Ogos nanti keputusan mahkamah akan dilakukan. Sementara itu, ini yang banyak ditunggu, iaitu tentang permohonan Tan Sri Muhyiddin mahu membatalkan kes salah guna kuasanya. Juga akan diketahui pada 15 Ogos nanti. Mahkamah hari ini saudara menetapkan 15 Ogos depan untuk keputusan permohonan Presiden Parti PBM Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi membatalkan 4 tuduhan saudara, iaitu salah guna kuasa untuk suapan berjumlah 232.5 juta ringgit bagi parti itu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin memutuskan demikian selepas mendengar hujahan daripada pihak pendakwaan dan pembelaan. Saya tak mahu membuat hujah dan sebagainya, biarlah mahkamah menentukan. Walaupun dapatan saya, dan saya bimbang nanti, saya mungkin melaporkan nampak berat sebelah, boleh mengakibatkan saya ini dianggap menghina mahkamah. Jadi kita sama-sama kita tunggu saudara. Keputusannya pada 15 Ogos. Jadi sama ada pendukung atau penyokong Tan Sri Muhyiddin, jangan membuat andaian lebih-lebih. Begitu juga mereka yang menentang kepimpinan Tan Sri Muhyiddin juga tak payahlah mengadakan macam-macam persepsi. Biarlah semua itu ditentukan oleh mahkamah, saudara. Satu yang agak menarik apabila hari ini bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mewujudkan satu undang-undang bagi membentras kegiatan Alibaba. Oleh itu, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya beliau akan mengkaji dan merangka dasar serta strategi perundangan yang bersesuaian untuk membentras aktiviti Alibaba. Menurut Perdana Menteri, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara semalam, saudara. Secara prinsip, budaya Alibaba memberi dampak negatif kepada ekonomi dan kerajaan serius untuk menanganinya dan membasmi aktiviti tersebut. Memang kita dah bercakap dari dulu lagi, saudara. Antara punca berlakunya ketirisan dan sebagainya adalah adanya elemen Alibaba. Dapat projek serah dekat orang tengah mengambil mengaut keuntungan, akhirnya berlaku ketirisan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu agar kerajaan segera mengkaji satu dasar baru dan mewujudkan undang-undang bagi membentras kegiatan Alibaba. Mudah-mudahan semua ini dapat terlaksana. Agak menarik juga hari ini, saudara, apabila Speaker Dewan Negara, itu Tan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, beliau mengesyorkan supaya digubal satu undang-undang yang boleh memecat, mendakwa Perdana Menteri yang perlu dibahaskan. Jadi katanya, perlu negara kita macam mana negara England. England telah pun mewujudkan undang-undang di mana Perdana Menteri boleh dibawa ke muka pengadilan, Perdana Menteri boleh dipecat sepanjang masih berada jawatan sebagai Perdana Menteri. Tapi bagaimanapun undang itu terpulanglah kepada Ketua Pembangkang untuk membawa usul tersebut di Parlimen dalam sidang yang akan datang. Tak ada masalah. Saya rasa dalam keadaan hari ini tentulah yang bawa Perdana Menteri juga akan bersetuju. Kerana beliau nak menyekat beliau dah jadi Perdana Menteri pun. Tapi untuk menjaga integriti jawatan Perdana Menteri. Itu keadaan, saudara. Bagaimanapun sekarang ni, saudara, tiba-tiba ini dah habis cerita Perdana Menteri, tiba di Kedah pula, saudara. Akhirnya hari ini banyak di laman media sosial terdedah kisah bagaimana siapa sebenarnya pemilik syarikat yang mendapat kelulusan menggondolkan Gunung Inas di Baling untuk ditanam dengan ladang musang king. Malahan kesan daripada penggondolan bukit tersebut mengakibatkan banjir di Baling, saudara. Banjir besar itu hari. Dalam laporan yang saya terima bahawa syarikat yang bertanggungjawab menanam pokok durian musang king itu didedahkan
Di mana katanya Menteri Besar telah pun meluluskan syarikat sebut adalah dari Pulau Pinang. Saya tahu namanya, tak boleh sebut saya sebab ini nanti mendedahkan saya juga, nanti boleh disaman. Dan katanya syarikat sebut juga secara langsung bersama Kerajaan Negeri Kedah juga katanya terlibat dalam usaha untuk membangunkan projek pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim. Meliputi pembangunan bandar, Aerotropolis, Airport City di Mukim Sidam Kiri di Kuala Muda, Kedah. Katanya. Jadi syarikat sebut, dia ada banyak company yang ditulis dihantar pada saya. Bagi saya tak perlu saya sebutkan satu persatu. Kerana kalau ada lah perkara ini berbangkit di mahkamah, biarlah mahkamah menentukan. Kerana ini melibatkan soal tanah-tanah yang begitu besar, yang digondolkan, ditanam dengan musangking. Saudara, malahan katanya syarikat sebut juga pernah memberi derma RM1 juta kepada penggerak ekonomi negara. Hebatlah syarikat sebut, saudara. Artinya masih lagi melibatkan kapitan. Aduhai, sejauh mana sampai bila lah kita nak bergantung dengan kapitan-kapitan ni, saudara. Saya pun wallahu a'lam bisawab. Kita tunggulah laporan selanjutnya. Begitu juga sekarang ni saya nampak tular dalam media sosial, saudara. Bagaimana gambar, pemain media menyiarkan gambar sebuah rumah indah, rumah agam yang tersergam, yang terdapat di Sik, Kedah. Ada orang mengatakan itu rumah milik Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi. Tapi bagaimanapun hari ini beliau menafikan dan mengatakan rumah itu adalah milik abangnya. Rumah tu saya rasa berjuta-juta juga harganya. Tapi menurut hantaran penjelasan daripada pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar, katanya itu adalah milik abangnya bernama Budin. Itu rumah tu Budin punya, katanya. Abang saya. Dan katanya latar belakang Budin inilah sebagai penyelam laut dalam. Dia kerja berpuluh-puluh tahun, maka dia mengumpul wang, maka dapatlah dia membina rumah yang sebegitu indah. Dan banyaklah orang bercakap soal tu, saya sejauh mana benar atau tidak terpulang. Tapi menurut pejabat Menteri Besar, itu bukan rumah Datuk Seri Sanusi, tetapi ia milik abangnya. Terpulanglah pada kita. Sebab tu saya katakan sekarang ni, politik tu saudara kejam. Politik tu kejam, saudara. Segala-galanya akan disingkap. Jangan main-main, saudara. Sebab itu anda sebagai pemimpin, jangan sekarang, tambah sekarang hari ini, saudara, segala informasi berada di hujung jari. Tak boleh nak diselindung. Kalau ada sesuatu kebejatan, dia akan terserlah. Jadi sebagai pemimpin, anda harus mewujudkan atau memperlihatkan integriti yang telus. Jangan buat sembarangan keputusan, jangan menonjolkan kekayaan. Saudara. Tapi yang ini saya nampak gayanya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Dia menafikan banglo besar yang mahal itu bukan miliknya tetapi milik abangnya. Saya satu sen pun tak keluar duit, katanya. Mudah-mudahan itu cerita benar dan hanya Allah SWT saja yang tahu. Terpulanglah, saudara. Cuma hari ini, saudara, saya semalam berpesan, kalau boleh isu pelupusan hutang peneroka Felda ni sudah-sudahlah. Tak ada keperluan pun nak dibangkitkan. Malu kita, saudara. Sebab yang berhutang tu warga kita. Warga Melayu. Kena dilihat asas mewujudkan Felda ini pada tahun 1948, saudara, yang diusahakan oleh almarhum Tun Razak dengan pimpinan bangsa kita adalah untuk meningkatkan ekonomi warga bangsa kita. Dan apabila menjadi pertikaian tentang pelupusan hutang Felda dan sebagainya, dan melibatkan orang Melayu, saudara, malu. Saya rasa malu untuk diungkit-ungkit. Yang sudah tu sudahlah. Bagi saya, asalkan ianya dilupuskan, sudah. Asalkan ia mendapat kebaikan untuk warga Felda, cukuplah. Kerana hari ini saya tengok ada lagi. Apabila pengurusan tertinggi Felda perlu tampil memberi penjelasan berhubung isu pelupusan hutang bagi mengelakkan kekeliruan kepada rakyat, khususnya pada peneroka. Ini dinyatakan oleh peneroka Felda. Saya rasa dia ni generasi pertama, itu Felda Taib Andak. Beliau juga merupakan mantan ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Bukit Permai. Itu saudara Tosrin Javanti.
Dalam usia 79 tahun, dia berkata pelupusan hutang Felda telah dilaksanakan, katanya, pada 2021. Tapi pimpinan dari Felda perlu menjelaskan. Saya rasa kalau nak menjelaskan, turunlah ke gelanggang, ya, saudara Sabrici, bertemulah dengan peneroka. Tak payah nak kita wawarkan. Saudara, sebab negara kita ini, saudara, mempunyai undang-undang. Negara kita ni ada juga rakyat berbilang kaum. Kalau kerajaan dilihat memberi kemudahan yang begitu besar kepada warga bangsa Melayu, ini akan menimbulkan keresahan pada kaum bukan Melayu. Saya rasa bagi pandangan saya lah, bukanlah nak menutup, saudara, tapi tak perlu nak kita dedahkan. Yang sudah-sudah. Sebab sekarang ni persoalannya, kata Tan Sri Muhyiddin, dia dah lupuskan. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia menandatangani perjanjian itu. Jadi perbalahan ini berterusan. Janganlah ini jadikan polemik. Saya rasa bersimpatilah pada warga Felda yang dijadikan polemik. Tak ada kerja lain, hanya semata-mata untuk mencari kepentingan politik. Akhirnya Felda jadi mangsa. Peneroka Felda warga bangsa kita. Mereka dah lama hidup dalam keadaan kedaifan, susah, berhutang dan sebagainya. Dah berpuluh tahun hutang tak selesai. Dan sekarang ni kalau selesai tu alhamdulillah lah. Tak payah nak bangkit-bangkit. Teruskan usaha, laksanakan segala program perkembangan bagaimana untuk memantapkan warga Felda ini. Itu yang lebih diutamakan. Bagi saya tak perlu. Walaupun ada orang nak tanya siapa yang lupuskan. Buat apa? Untuk apa nak dikatakan aku yang betul, aku yang salah. Orang ni, tak, benda dah jalan. Sebab nanti lagi dibongkar, lagi tercerna, saudara. Untuk apa? Sebab saya melihat, takkan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak berbohong. Memang kita tahu, takkanlah Tan Sri Muhyiddin nak berbohong. Bagi saya, dua-dua betul. Dua-dua nak jaga kepentingan warga Felda. Alhamdulillah. Itulah bagi saya lebih penting. Bukan aku nak jadi champion, bukan aku nak jadi juara. Tak perlu. Sebab itu saya haraplah penyokong kedua-dua pihak, tak perlulah. Ini sikit-sikit kau, dia ni betul. Dia ni betul. Jadi akhirnya nanti kalau disingkap satu persatu, ditemukan lagi kebejahatan, ada perkara yang tak selesai, malu saya. Saya melihat kenyataan daripada saudara Sabrici. Sebab itu dia kata, sudahlah, jangan gopoh-gopoh nak menjawab, Tan Sri, dia kata. Yang sudah tu sudah. Berilah pada beliau selaku pengurusi Felda untuk melaksanakan yang saya katakan islah ataupun reform terhadap warga generasi Felda ini dengan kelulusan yang telah pun diperolehi sepenuhnya daripada kerajaan. Tak payahlah nak dibangkit-bangkitkan. Kita terima kasih, memang semua warga Felda seharusnya berterima kasih pada pimpinan negara. Bukan saja pada Tan Sri Muhyiddin, bukan saja pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi berterima kasih pada pemimpin terdahulu saya. Tun Razak, Tun Hussein On, malah Dr. Mahathir pun. Begitu juga ini Tun Abdullah Badawi, Datuk Seri Najib. Semua pemimpin-pemimpin yang berada di anjung kuasa di Perdana, memang mereka melihat bahawa Felda ini adalah agenda kebangkitan ekonomi warga bangsa kita. Sudahlah, jangan kita wujudkan polemik, menimbulkan masalah. Akhirnya terdedah itu ini, malu kat orang, saudara. Buat kerja dengan, sebab itu saya kata, dalam kita melakukan perkara yang baik, tangan kanan yang menyantuni, tangan kiri tak perlu tahu. Macam kita bagi derma lah, saudara. Kalau kita beri sedekah, tangan kanan yang beri, tangan kiri tak perlu tahu. Tak payahlah. Sudahlah. Cuma saya melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menjelaskan bahawa jangan sekarang ni pemimpin tidak boleh lagi sekadar bercakap, melontarkan pandangan. Akhirnya pelaksanaan bagaimana. Dan itu adalah merupakan hadiah yang baik untuk warga Felda. Terpulanglah. Bagi saya bukan untuk menggapai yakin rakyat terhadap seseorang pemimpin, saudara. Yang sudah tu sudah. Saya cukup tidak senang bila saya baca dalam media sosial kenyataan demi kenyataan yang dilontarkan berhubung dengan Felda. Malu. Saya sendiri terasa malu, saudara. Saudara Dian Shah, betul lah saudara kata mantan PM ke-8 tu memang bapa pengumuman negara. Tak apalah, dia dah umumkan tu okey lah. Dengan pengumuman tersebut, kalau terlaksana, alhamdulillah, maka warga Felda mendapat manfaat. Terima kasih. Jangan kita tak ada terima kasih, saudara. Sebab saya selalu katakan, bila kamu berada di anjung kuasa, lakukanlah sesuatu untuk membela ataupun membina ekonomi warga bangsa. Sebab sekarang ni, saudara, saya tengok kadang-kadang ni mereka yang berada di anjung kuasa, kadang-kadang mereka alpa dan mereka lebih mementingkan diri sendiri. Contoh saya katakan, ada tanah-tanah
Orang minta, kapitan minta, kononnya nak buat pembangunan. Kerana adanya sesuatu di bawah meja, lulus. Bila diluluskan, kapitan-kapitan ni dapat dia punya pelulusan tanah tersebut, dia pergi pada bank. Maka tanah itu dicagarkan pada bank. Maka dia pun dapat wang, kononnya sebagai modal, sebagai ini untuk belanja kos membangunkan projek tersebut. Tapi dia tak buat habis pun saudara. Setengah perjalanan dia biar begitu saja. Maka akhirnya tanah tersebut tergadai pada bank. Dan bank pun lelong. Bila bank lelong, siapa pemiliknya? Tanah itu sepatutnya yang ada dasar-dasar tanah negara. Kalau nak buat pembangunan, mesti 30% milik Bumiputera. Akhirnya tak ada saudara. Kalau sesiapa saja individu ataupun syarikat yang mengambil alih daripada pihak bank. Bank kata, saya dah bagi awak belanja. Sekarang ni, wang saya perlu ambil balik. Kerana tak boleh nak bayar, maka tanah ini dilelong. Akhirnya, saudara, puncanya dari mana? Puncanya daripada pemimpin. Kerana mereka tidak melakukan due diligence ataupun tidak mengkaji kebolehan, kemampuan syarikat-syarikat yang nak membangunkan kawasan tanah itu. Bila minta saja kerana adanya wang panas, maka diluluskan. Bila diluluskan, toke-toke kapitan-kapitan ni mereka bukan jujur pun. Yang penting mereka dapat keuntungan. Jadi, yang berhormat dapat sikit, saya dapat sikit, tak apalah projek ini nak buat macam mana. Tidak berdaya saing. Akhirnya tergendala dan tersadai. Bila tersadai, projek tersebut terpaksalah dilelong oleh pihak bank. Jangan kita salahkan bank untuk melelong tanah tersebut kerana bank perlu mengambil balik wang yang telah dipinjamkan. Itulah hasilnya. Itulah keadaan saya. Saudara Aus Firdaus sudah terang lagi bersudur, lagi mau percaya ke? Baik saya beginilah saudara, yang sudah tu sudah. Jangan kita nak membangkitkan yang bukan-bukan. Sebab inilah saudara macam saya kata tadi, itulah antara taktik sakau menyakau yang dilakukan oleh pemimpin. Kita rakyat ni tak tahu. Kita dengar kata bahawa projek ini akan dibangunkan di atas bidang tanah 30 ekar. Tanah tu asalnya tanah Reserve Melayu. Dan nak dibangunkan, tukar syarat, maka letak dalam syarat itu mesti sekurang-kurangnya 30% kawasan rumah-rumah, tanah yang dibangunkan untuk Bumiputera. Jadi berlumba-lumba lah orang mohon untuk membelinya. Tapi sekat jalan. Kerana tokeh yang dapat tu, kapital-kapital dapat tu, dia bukan berhasrat nak melaksanakan sepenuhnya. Dia nak dapatkan quick money. Akhirnya tergendala. Punca di mana? Punca mereka yang berkuasa. Sepatutnya diwujud. Sebab itu, saya bersetuju dengan pandangan yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mewujudkan agar dasar akta menentang Alibaba. Ini penting. Ini antara projek Alibaba lah, saudara. Diluluskan bagi pada orang tertentu, berkongsi pula dengan kapitan, akhirnya tergendala. Masalahnya kebanyakan pemimpin politik, baik jenama apa pun, memang mereka berjiwa besar, nak jawatan pembesar, gaji besar. Betul lah Cikgu Nur Asyari. Saya bersetuju dengan pandangan anda. Itulah sikap pemimpin kita yang agak mengecewakan kita. Saudara Nur Aziah Azizan, pemimpin terdahulu. Dia bukan seorang pemimpin terdahulu. Ya saudara, pemimpin dari mana-mana pun yang betul lah yang terdahulu lah, bukan yang sekarang. Hari ini alhamdulillah, insya-Allah kalau UMNO menurunkan calon-calon yang akan bertanding kali ini sudah pun ditapis. Dan pemimpin hari ini saya nampak di bawah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau begitu berusaha untuk membentras. Ya, pemimpin terdahulu tak apalah, kita seretlah ke mahkamah. Tapi cuma kita jangan campur tangan. Biarlah pihak penguasa melaksanakan tugas mereka sebaik mungkin. Ya, Puan Nur Aziah, memang itu yang berlaku. Sama ada di Kelantan, sama ada di Terengganu, sama ada di Kedah, sama ada di Perak, di Perlis, di Selangor dan di mana-mana pun, saudara. Adanya pemimpin kita ni, sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mewujudkan akta menentang Alibaba. Modus operandi mudah. Kerana saya baik dengan menteri, saya baik dengan menteri besar, minta tanah. Kononnya mempunyai wang yang banyak. Minta untuk membangunkan satu kawasan. Dapat 50 ekar tanah untuk pembangunan. Adakah majlis pecah tanah. Menteri besar pun turun, ataupun menteri, ataupun menteri turun. Potong reben dengan paluan lompat kompang untuk meyakinkan warga. Jadi, ramai lah orang nak beli.
menaruh harapan. Akhirnya, lepas dia tegang terus. Sebab, apa risau? Aku nak buat untung. Yang tengah-tengah jalan ni, saudara, yang ini dapat orang perantaraan antara dia dengan pihak pemimpin juga dah. Ini yang kata sakau menyakau, saudara. Itu keadaannya. Saudara Wadi dia kata mereka semua dengar boleh, percaya jangan sekali. Itu keadaan, saudara. Sebab itu Yaakob Bob, kerana banyak sangat pengamal rasuah di negara kita. Itulah yang sedang kita nak usahakan. Selagi adanya budaya rasuah, selagi itulah kebejahatan berlaku. Saudara Mir Rashid, ialah lepas pecah tanah, pecah amanah. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Ini countdown lah, kena bercakap lah dekat-dekat ni pilihan raya ni. Sekarang, saudara, saat ini. Daripada pukul 7.50 tadi, berduyun-duyun lah pemimpin-pemimpin daripada parti-parti gabungan dalam Pakatan Harapan. Mereka berhimpun di bangunan Rumah UMNO di tingkat 36, Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Kerana malam ini, tak tahu lagi lah apa keputusannya. Satu keputusan akan diambil berhubung dengan pembahagian kursi-kursi di 6 buah negeri yang bakal melangsungkan pilihan raya negeri. Kedah, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Selangor dan di Pulau Pinang. Hari ini satu keputusan besar akan kita ketahui, kita tunggulah nanti, saudara. Saudara, tapi bagaimanapun selalu saya katakan, dalam kita menghadapi pilihan raya, apa sajalah, saudara, dalam berpolitik ni, kita harus mengumpamakan parti kita ni sebagai sebuah kapal. Tapi kena ingat, saudara, kapal itu dia tidak akan tenggelam kerana air di sekelilingnya. Kalau air saja, kapal tak bocor, tak ada masalah, saudara. Dia boleh berlayar, datang ribut ke apa pun, boleh berlayar. Tetapi masalahnya, kapal itu akan tenggelam kerana adanya orang yang mengizinkan air masuk ke dalam kapal. Sama ada dibuka pintu, sama ada dibuka dia punya mata kok, ataupun ditebuk dari dalam. Maka air masuk, tenggelamlah kapal itu. Ini masalah yang saya lihat. Parti yang dulu selama ini begitu disantuni, begitu dikagumi oleh warga, dan warga kita memang tutang budi, saudara, pada parti UMNO. Tapi kerana ditebuk dari dalam. Syukurlah sekarang ni, saudara, penebuk-penebuk itu sudah pun tersingkir daripada UMNO, tapi masih lagi menimbulkan kebejahatan. Bila mereka di luar, muka mereka menyerang. Jadi selama hari ini mereka menjadi parasit dari dalam, menebuk kapal kita ini, dan bila mereka didapat dihidu dan diketahui sikap buruk mereka itu, dan mereka berada di luar, sekarang ni mereka menyerang. Itu keadaannya, saudara. Begitu juga, saudara, dalam kes sekarang ni ada pula tiba-tiba saya ketawa, saudara. Mereka yang parti yang mengheret Datuk Seri Najib ke muka pengadilan, dan sehinggalah beliau terhumban ke penjara Kajang, saudara. Mereka pula sekarang ni nak jadi juara membela Datuk Seri Najib. Matlamatnya lain tak ada, saudara. Hanyalah untuk menggapai keyakinan agar pengikut-pengikut tega Datuk Seri Najib menyokong mereka pula. Saya kata, apa benda kegilaan politik apa yang dilakukan? Kononnya kalau undi Perikatan Nasional, Datuk Najib boleh diselamatkan. Pula dah. Malahan mereka menimbulkan kebencian pula. Kononnya UMNO, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan hari ini tidak mahu membantu Datuk Seri Najib yang terinaya oleh pengadilan yang dilihat. Cara-cara perbicaraan yang dilihat, yang menimbulkan persepsi Datuk Seri Najib tidak diberi keadilan dalam perbicaraan berhubung tentang Hakim Nazlan dan juga mereka yang lain yang tidak turut diseret ke muka pengadilan seperti Jolo, Zeti Aziz, Faizal, Nek Faizal dan ramai lagi. Tapi kenapa Datuk Najib seorang saja? Maka diwujudkan satu persepsi seolah-olah Datuk Seri Zahid ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu membantu menegakkan kebenaran ataupun membela keadilan untuk Datuk Seri Najib. Sebenarnya mereka sedang berusaha, saudara. Mereka sedang berusaha. Yang saya tahulah, kita ni orang luar, saudara. Nak dengar cakap dia orang buat apa? Yang selalu bertemu dengan Datuk Najib tentulah Datuk Zahid. Kerana kedudukan beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri, sebagai Presiden UMNO. Jadi janganlah kita mudah terperangkap. Saya mengharapkan, saudara, agar kalau boleh kita nak tengok ceria politik kita ni sekarang ni adalah politik yang matang.
bukan menipu rakyat. Kalau dalam kempen-kempen ni kita dah menipu, apatah lagi kalau anda dah jadi wakil rakyat terpilih sebagai pemimpin nanti, anda tetap akan menipu rakyat. Itu yang saya khawatirkan. Minta maaf, saudara. Masih lagi badan bukan yang sihat lagi. Jadi kalau sesuatu itu bermula dengan penipuan, ia tetap akan berakhir dengan penipuan. Sesuatu bermula dengan penginayaan, ia akan terus dengan penginayaan. Kalau sesuatu perjuangan itu diwujudkan dengan tulus dan ikhlas, ia akan berakhir dengan keikhlasan juga. Yakinlah, itu pandangan saya lah. Tadi ada juga orang membuat culipan bahawa kononnya, bahawa MCA dan MIC akan melakukan boikot, akan mengarahkan ahli-ahlinya untuk tidak bersama-sama membantu Barisan Nasional dalam pilihan raya di 6 buah negeri. Dan semalam Barisan Nasional telah pun mengada mesyuaratnya, dan ini dinafikan oleh Susah Agung Barisan Nasional, Datuk Dr. Zamri, bahawa pimpinan daripada MCA MIC masih lagi kekal bersama-sama untuk menjayakan calon-calon yang diturunkan bertanding kali ini. Tapi macam-macam lah. Banyak pula ada pihak berusaha untuk menangguk di air keruh. Mereka mewujudkan berbagai persepsi dengan harapan agar MCA MIC keluar daripada Barisan Nasional. Saya tahu matlamat mereka tak lain tak bukan adalah untuk memastikan kalau Barisan Nasional ini, MCA MIC tak ada bersama, maka retinya runtuhlah parti Barisan Nasional. Jangan lupa saudara, itu matlamat mereka. Dari awal lagi mereka kalau boleh nak rampas jawatan Presiden UMNO. Kalau mereka dapat jawatan Presiden UMNO, tak payah nak runtuhkan Barisan Nasional. Maka mereka nak bawa Barisan Nasional berada dalam Perikatan Nasional. Itu matlamat mereka. Sekarang ni kalau tak boleh nak buat begitu, kerana teganya Datuk Zahid, dia akan mempertahankan tidak sama sekali untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Dan sekarang ni dalam pilihan raya kali ini mulalah mewujudkan pelbagai persepsi supaya MCA, MIC ni kecil hati dan sebagainya, mereka keluar. Itu keadaan. Sedangkan MCA dengan MIC mereka sedar untuk pilihan raya di 6 buah negeri ini, kehadiran mereka untuk bertanding pun kawasan mana? Kawasan mana? Itu keadaannya sebab semua mereka bertanding dulu, telah pun diberi peluang oleh UMNO Barisan Nasional bertanding, mereka kalah. Jadi atas kesedaran ini, sebab itu menurut pada MCA dengan MIC, mereka nak memperbetulkan parti mereka. Sepatutnya teruskanlah benda begitu, agar mereka tidak terperangkap dengan percaturan. Sebab itu saya juga melihat, saudara, apa berlaku di Kuala Terengganu. Semalam Datuk Sariuddin Ayub bertanya, kenapakah PAS tidak mau membuat rayuan apabila Mahkamah Pilihan Raya di Kuala Terengganu memutuskan calon Amzad didapati bersalah dan maka kursi tersebut dibatalkan. Kenapa dia tak buat rayuan? Jadi saya melihat bahawa ini juga ada elemennya, saudara. Sebab mereka kalau boleh nak tarik, mau menarik kerana waktu pilihan raya lepas, kursi parlimen di Kuala Terengganu itu kemenangan yang diperolehi oleh parti PAS, wakil calon daripada PAS, 40,000 lebih. Jadi dengan majoriti 40,000 lebih itu, mereka yakin kalau diadakan pilihan raya semula pun mereka akan menang. Jadi dengan kemenangan itulah yang akan dijaja untuk mempengaruhi pimpinan-pimpinan daripada Barisan Nasional. Tambah-tambah lagi kalau daripada MIC, MCA ni juga dalam kecil hati untuk seberang mengikut mereka. Itu matlamat. Cuma saya katakan, saya tengok tadi wajah-wajah yang hadir daripada jam 7.50 dekat pukul 8 tadi, semua hadir daripada Sarawak. Nancy, begitu juga dengan Fadilah Yusof, Datuk Patinggi Abang Jo. Saya tengok wajah mereka wajah ceria. Jadi kalau mereka nak mewujudkan suasana, kononnya kalaulah ada semula pilihan raya di Kuala Terengganu, mereka boleh menang, kalaulah MCA, MIC mengambil keputusan tidak bersama dengan Barisan Nasional, saya katakan bahawa kerajaan ini tak boleh nak digugat. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim sukar untuk digugat saat ini. Sebab itu tadi Datuk Wan Junaidi, dia mengatakan bahawa perlu diadakan satu rang undang-undang, iaitu dihadkan tempoh parlimen. Jadi kalau nak adakan pilihan raya pun mestilah mendapat persetujuan 2/3 di kalangan ahli-ahli parlimen. Dia tak boleh majoriti, mesti dapat 2/3 barulah parlimen itu boleh dibubarkan. Ataupun mesti dihadkan tempohnya
dinyatakan untuk 5 tahun. Katalah kalau 5 tahun, tarikhnya macam mana di England, macam mana di Amerika. Amerika dah buat dah lama dah saudara. Pemilihan presiden. Begitu juga di Indonesia. Dia telah menetapkan sekian-sekian tahun, ini pemilihan presiden, ini pemilihan pilihan raya. Habis tu masing-masing sibuk bekerja je lah. Tak payah lagi nak berpolitik. Sebab negara kita ni saudara tak habis-habis dengan politik. Ini cerita tentang MCA, MIC ni tak selesai saudara. Kalau benarlah mereka tidak hadir dalam mesyuarat tadi, maka ini akan dijadikan satu cerita baru. Itulah keadaannya. Saudara Azminuddin, PN PAS. Saya tak maulah mencerita keburukan parti-parti orang, saudara. Tapi bagi saya rindukan politik yang matang, saudara. Saya mengharapkanlah, sudah-sudahlah. Apakah pola-pola politik negara kita ini mahu diteruskan dengan kebejatan yang tak menentu, saudara. Saya sepatutnya mereka lebih bersikap realistik. Sebab saya rasa, saudara, apakah mesti kita menggadaikan segala-galanya hanya kerana politik? Sebab musim pilihan raya di 6 buah negeri kali ini, saya yang begitu membahang. Saya tidak ada nampaknya noktah untuk ceasefire. Saling maki-memaki, tuduh-menuduh, malahan perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh pimpinan, khususnya daripada pembangkang, teruk, saudara. Teruk. Pembohong, penipu, penyangak, penyamun. Sedangkan dia lupa. Orang yang melontarkan kenyataan itu, dia bukan orang yang bersih. Kalau mereka sesuci embun pagi, kita bolehlah dengar. Ini yang bercakap tu, dia pun penuh. Dia pun berselerak. Latar belakangnya kita kenal. Saudara, saya bukan nak menimbulkan keaiban, tapi kenapa mereka mencipta naratif keaiban kepada pemimpin yang ada hari ini? Sekarang ni, Presiden UMNO bagai nak rak diserang habis-habisan. Macam saya katalah, mereka merasakan dosa besar ZMAD ini kerana menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu dosa pada mereka. Sebab itu diserang habis-habisan, dimaki hamun, segala macam tak betul segala-galanya. Kalau saudara lihat di pentas-pentas politik, memanglah warga datang nak dengar cerita tu, orang seronok lah. Macam selalu saya katakan, saudara, tengok orang bertumbuk, tengok orang wrestling, semua suka. Tapi apakah mereka akan bersetuju dengan apa yang mereka memberi pandangan mereka? Itu tak betul, saya. Caranya, malahan isu perkauman meledak, isu agama diputar-belitkan. Saya semakin ngeri. Apakah ini jaluran politik negara kita yang mengamalkannya orang Melayu? Dan ini sejarah yang terburuk. Saya melihat daripada pilihan raya, saudara. Pilihan raya 6 buah negeri ini bermula daripada wujudnya pengumuman daripada Suruhanjaya Pilihan Raya mengatakan bahawa tarikh penamaan calon pada 29 Julai, bermulalah dengungan yang saya ramalkan. Ternyata ramalanku benar belaka. Pemimpin saring maki-memaki, hamun, dan segalanya diselongkar. Macam mana apa sekarang ni? Pengikut-pengikut yang menentang Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Sanusi membongkar kononnya rumah di Baling itu, di Sik itu, rumah dia. Maka dikatalah macam-macam mewujudkan persepsi. Dan kemudian pengikut-pengikut Datuk Sanusi pula melontarkan balik pada pimpinan UMNO yang ada dalam kerajaan ataupun di luar kerajaan, macam-macam disongkit balik. Kemudian serangan diajukan kepada Presiden UMNO, ditalakan pula kepada Perdana Menteri. Saya kata, sampai bila? Ini belum lagi kita nak dengar apa yang berlaku di Kelantan. Kelantan lebih ganas saya katakan. Sebab para pendakwah politik, bukan pendakwah agama saja, para pendakwah politik di Kelantan, saya rasa sikap mereka lebih teruk lagi saja. Teruk. Diwujudkan naratif macam-macam dengan menggunakan agama untuk mempengaruhi. Sedang akhirnya warga kita yang beragama Islam, yang syumul, yang suci ini boleh terpesong akidah mereka. Begitu juga dengan ketenteraman, harmonis bangsa kita, cuba dijelmakan kebencian. Ini satu benda yang tidak sihat, saudara. Saya merasakan sudah sampai masanya pihak berkuasa, pihak berwajib memperketatkan. Kalau rasa mereka ni pelik-pelik, tangkap je lah. Sebab saya rasa negara tidak mampu untuk menghadapi suasana politik yang sebegini. Negara sedang cuba memperbaiki ekonominya. Kita dalam keadaan susah. Rakyat sangat tenat dengan ekonomi yang masih lagi belum pulih-pulih.
Tapi kita masih lagi mewujudkan sengketa. Sebuah rumah yang berantakan, mana mungkin rezeki nak datang, saudara? Saya selalu berpesan pada kawan-kawan saya. Saya kata kalau kamu mahu rezeki itu masuk, jangan kita wujudkan perpecahan. Jangan kita wujudkan perbalahan. Bila kita berbalah, rezeki lari. Dan kita sekarang ni, negara kita ni dalam keadaan yang cuba untuk menstabilkan ekonomi, kita berbalah. Kita saling maki-memaki. Rezeki pun lari nanti, saudara. Dalam keadaan mungkin dalam minggu ni, Tesla akan datang. Mungkin dia nak bawa pelaburan. Tapi kalau dia melihat cara politik kita, bukan dia tak membaca, sebelum dia datang tentulah dia akan melihat laporan dalam media sosial, dalam media-media. Dia kata macam ini peninglah orang Melayu ni. Kita datang nak melabur, kita ingatkan negaranya aman damai, tapi masih berbalah. Biar dululah. Jadi bila mereka lambat untuk datang melabur, bagaimana peluang-peluang pekerjaan ekonomi dapat diperbaiki? Ini persoalannya yang saya harap para pemain politik, anda nak sokong siapa pun sokong, tapi tak perlulah. Kerana sokongan anda itu mengharapkan adanya imbalan. Sebab itu akhirnya wujud perkataan, dia ni pelalaci, dia ni pembodik, dia orang ni makan dedak. Sudah-sudahlah. Tak perlu kita saling tuduh-menuduh. Soal orang itu sokong parti itu, sokonglah. Macam saya tak ada siapa pun mampu untuk memperbaiki ataupun merubah saya punya hala tuju, akidah saya, sebab saya orang UMNO. Saya bukan ahli, saya orang. Tidak mungkin. Dia buat ada katalah apa pun, itulah. Jadi begitu juga kalau dia tu orang PAS. Buat macam mana pun dia kekal. Dia tak payahlah kita nak maki hamun pemimpin mereka. Dan saya juga mengharapkan warga PAS, pemimpin-pemimpin PAS, para penceramah, tak payahlah nak jadi pencacai, duk kata itu, maki ni. Cukuplah saudara. Sebab saya bersetuju dengan saudara Jaka Linglung. Kena bahasa kita. Bahasa itu menunjukkan bangsa. Saudara John Rembo dia kata kalau kadang ni wujudkan ISA semula lah. Nak wujudkan balik ISA, kena bawa ke parlimen. Kena dapat 2/3. Jadi kita tunggulah. Dan saya mengharaplah sekarang. Saudara Rosli Alhan, kempen maki-maki itu bukanlah politik Islam. Cukup-cukuplah saudara. Kita sambung lagi besok lagi bicara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.